Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey murid-murid, apa khabar semua? Okey, cikgu harap kamu masih lagi mengikuti PDPR bersama cikgu di rumah. Okey. Baik, kita masih lagi dalam bab 4 iaitu nisbah, kadar dan kadaran. Okey, video sebelum ni cikgu dah terangkan tentang apa itu nisbah dalam 3 kuantiti. Okey, kemudian cikgu dah terangkan tentang nisbah setara. Baik, untuk video ini kita akan sambung dalam bab 4.1 lagi. Subtopik yang ketiga iaitu mengungkapkan nisbah dalam sebutan termudah. Okey, macam mana kita nak ungkapkan nisbah dalam sebutan termudah? Ada soalan, dia bagi nisbah dalam bentuk biasalah, 3 dua kuantiti macam ini, 3 kuantiti macam ini. Dan ada juga nisbah yang diberi dalam bentuk pecahan. Dan juga ada juga nisbah yang diberi dalam bentuk perpuluhan. Jadi macam mana kita nak guna tukarkan kesemua nisbah itu dalam sebutan termudah. Yang ni kita nak fokuskan untuk hari ini adalah bagaimana nak tukarkan dalam sebutan termudah. Baik, yang pertama cikgu nak terangkan, okey, bagaimana kalau diberi soalan dalam bentuk nisbah 2 kuantiti begini, nisbah 2 kepada 3. Okey, kita tengok. Nisbah A kepada B, okey, ialah nisbah dalam bentuk termudah jika A dan B ialah nombor bulat yang tidak mempunyai faktor selain 1. Okey, dalam bab 2 kita dah belajar tentang faktor. Baik, kita tengok soalan contohnya 2 kepada 3. Baik, kita tengok faktor 2 dan faktor 3. Okey, faktor 2 dan faktor 3. Okey, nak cari faktor 2 kita mulakan dengan sifar 1. 1 darab 2. Baik, ada tak lagi sifar yang boleh didarabkan dapat 2? Tak ada kan? Jadi 1 dan 2 saja. 1 dan 2 adalah faktor bagi 2. Manakala 3 pun sama juga. 1 darab 3. Ada lagi tak faktor sifar yang boleh didarabkan 2 boleh 2 tak boleh, 3 tak boleh. 3 darab 1. Kita akan ulang balik kan. Jadi faktor bagi 2 dan 3 adalah untuk 2, 1 dan 2. Untuk faktor bagi 3, 1 dan 3. Maksud dia kat sini faktor sepunya. Tengok untuk 2 dan 3 faktor sepunyanya adalah 1. Okey, ada tak nombor selain 1 bagi faktor sepunya 2 dan 3? Tak ada kan? Jadi faktor sepunyanya hanyalah 1. Jadi kita tak boleh permudahkan lagi. Inilah jawapannya. Ini dah termudah. 2 kepada 3 ini dah termudah. Okey, kalau kita tengok ni, begitu juga nisbah A kepada B kepada C. Okey. Dah, dia kata nombor bulat yang tidak mempunyai faktor selain faktor sepunya selain 1. Okey, 3, 4, 9. Kita tengok 3, 4, 9. Kita cari faktor sepunyanya. Untuk sifar 3, 1 darab 3. Ni kamu kena tengok balik bab 2 faktor sepunya. Kita dah belajar 1 darab 4. Okey, selain 1, sifar 2 pun ada 2 darab 2. Untuk 9, 1 darab 9. 2 tak ada, 3 darab 3. Okey, kalau kita lihat di sini, untuk 3, 1. Untuk 4, 1 pun ada. Untuk 9, 1 pun ada. Tengok faktor sepunyanya hanyalah 1. Ada tak nombor lain yang sama untuk ketiga-tiga nombor ini? Faktornya tak ada. Jadi kat sini dia kata dia hanya ada faktor sepunya 1 saja. Kalau faktor sepunya untuk ketiga-tiga nombor atau kedua-dua nombor ini hanya 1, maka itu dah dalam bentuk sebutan termudah. Kamu tak perlu tukar kepada apa-apa lagi. Okey? Nanti kita tengok contoh soalan lain. Baik, kita tengok pula macam mana kalau soalan diberi dalam bentuk pecahan. Okey murid-murid, cara mengungkapkan nisbah dalam bentuk pecahan kepada bentuk termudah. Sekarang kita nak lihat kalau nisbah diberi dalam bentuk pecahan, bagaimana nak tukar pada bentuk termudah. Baik, langkah cikgu bagi sini ada 2 langkah. Langkah pertama, tukarkan kepada bentuk pecahan tidak wajar.
Okey, kalau soalan dalam bentuk nombor bercampur, pecahan nombor bercampur, maka kamu perlu tukar dalam pecahan tidak wajar. Macam mana nak tukar pecahan tidak wajar? Okey, katakan pecahan nombor bercampur A, B per C. Jadi operasinya adalah C darab A, kemudian tambah B. Ni kita nak tukar kepada nombor bercampur. Nak tukar kepada pecahan tidak wajar. Okey. Kemudian langkah kedua, mendarab semua nombor gandaan sepunya terkecil bagi penyebut. Baik, kamu tahu A per B, atas A ini adalah pengangka. Wah, kamu tahu lah pengangka nak menulis pun susah. Sekejap. Okey. A ini adalah pengangka, manakala B ini adalah penyebut. Ni, penyebut bawah ni. Ni penyebut ni, kita kena darab semua nombor gandaan sepunya terkecil. Dan ini pun bab 2 dah belajar juga. GSTK. Okay, untuk GSTK, cikgu dah terangkan mesti dapatkan 1, 1, 1. Akhir ujung dia mesti dapat 1, 1 dan 1. Okay. Baik. Contoh soalan dia bagi, ungkapkan 1 per 6. Nisbah 1 per 6 kepada 1 kepada 1 per 3 dalam bentuk termudah. Okey, langkah pertama, kita tengok step yang pertama. Dia kata tukarkan pada bentuk pecahan tidak wajar. Sekarang ni, ini pecahan dalam nombor bercampur kan. Jadi kita tukarkanlah dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, 1 darab 3 tambah 1. Itu yang kita akan dapat. 1 darab 3, 3 darab 1, 3 tambah 1, 4. Tu yang kita tukar dapat 4 per 3. Okey? Langkah pertama. Dah jadi pecahan tidak wajar untuk kedua-dua nisbah ini. Kemudian, kita tengok langkah kedua, kita cari GSTK bagi 3 dan 6. Kenapa cikgu tulis sini GSTK 3 dan 6? Sebab langkah yang kedua, kita kena cari GSTK bagi penyebut. Penyebut bagi nisbah ini, okey, 6 dan 3 ni. 6, 3. Okey. Macam mana nak cari GSTK 3 dan 6 ataupun 6 dan 3? Okey, kita buat dalam bentuk pembahagian berulang. Yang ni dah belajar. Yang lupa tolong ingat semula, tengok semula pembelajaran masa bab 2. Okey. 3 dan 6 kita cari GSTK. Kita nak cari GSTK. Okey. 3 dan 6 boleh dibahagikan dengan 3. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, kita akan dapat 2. Perlu ke kita stop sini? Tak boleh lagi. Kita kena dapatkan sehingga dapat 1, 1, 1 ataupun 1, 1. Okey, jadi sini 1 dah selesai. Tapi ni 2 belum selesai. Jadi kita bahagi lagi. 1 dan 2 kita bahagikan dengan 2. Untuk dapatkan sini 2 bahagi 2, barulah kita dapatkan 1. Jadi GSTK bagi 3 dan 6. Yang mana kita nak buat 3 darab 2. Okey, 3 darab 2 tu yang kita akan dapat 6. Okey, jadi kat sini dia kata GSTK bagi 3 dan 6 ialah 6. Sebab itulah kita darabkan dengan 6. Darab 6. Dia kata mendarab. Okey, jadi 1 per 6 darab 6, 4 per 3 darab 6. Okey, kalau yang ni kita dah mansuhkan dia 6, 6. Jadi dah tinggal 1. Jadi yang ni 6 darab 4, 24. Bagi 3 akan dapat 8. Jadi dah sebutan termudah bagi bentuk pecahan ini akan dapat dalam bentuk nombor bulat 1 kepada 8. Okey? Jelas Tolong ingat langkah untuk penyelesaian ini. Jadi sebab tu kita belajar ikut step. Bab 2 belajar dulu GSTK. Bab 2 belajar dulu tentang faktor. Barulah kita boleh masuk bab 4 ini. Sebab kita akan gunakan kembali pembelajaran yang lepas. Okey? Baik, kita nak tengok macam mana kalau soalan dalam bentuk perpuluhan pula. Okey, murid-murid, sekarang kita nak tengok cara mengungkapkan nisbah dalam bentuk perpuluhan kepada bentuk termudah. Sekarang bentuk soalan perpuluhan pula. Baik, sama juga kita ada 2 langkah. Langkah pertama,
Okey, tukarkan kepada nombor bulat. Okey, yang kalau tadi pecahan kita tukar kepada bentuk pecahan tak wajar. Sekarang ni kalau dia perpuluhan, kita kena jadikan dia dalam bentuk nombor bulat. Macam mana nak tukarkan perpuluhan dalam nombor bulat? Cara dia, kita kena mendarab semua nombor sama ada dengan 10, 100, 1000. Kita tengok titik perpuluhan dia. Okey, kita tengok langkah yang kedua, membahagi semua nombor dengan faktor sepunya terbesar. Kalau soalan pecahan tadi, kita gunakan GSTK. Untuk perpuluhan, kita gunakan FSTB. Ini pun dah belajar waktu bab 2. Okey, kalau FSTB, kita stop bahagi, menggunakan pembahagian berulang juga. Kita stop bila dah tak boleh dibahagikan untuk nombor dalam ni. Baik, kita tengok nanti. Contohnya, ungkapkan nisbah berikut dalam bentuk termudah. Okey, dibagi dalam bentuk perpuluhan 1/2 kepada 0.18. Baik, kita perhatikan di sini untuk perpuluhan 1/2, titik perpuluhannya ada 1. Kalau yang ini pula 0.18, titik perpuluhan dia ada 2. Jadi kita kena tukarkan yang lebih besar kat sini, iaitu kita jadikan yang ini 18 ini kita jadikan di nombor bulat, jadikan 18. Sebabkan di sini ada 2 titik perpuluhan, sebab tu kita pilih 100, sebab 100 ada 2 sifar kat sini. Okey, bila kita gerakkan 0.18 darab 100, gerakkan 2 titik perpuluhan, kita akan dapat 18. Baik, bila 18 ni nombor bulat, okey, yang ni dah selesai. Kita jangan lupa yang sebelah kiri ni. Disebabkan kanan dah darab 100, kiri pun kena darab 100. Sebab tu 1/2 darabkan dengan 100, kita akan dapat 120. Okey, jadi kat sini dua-dua dah jadi nombor bulat. Okey, ni 120 kepada 18. Kemudian macam mana langkah kedua? Dah dapat nombor bulat, ini belum selesai lagi. Kita belum permudahkan lagi ni. Macam mana nak permudahkan? Bila dah dapat nombor bulat begini, baik, kita gunakan kaedah FSTB. Okey, 120 dan 18 kita boleh bahagikan. Okey, kita pilih nombor, katakan nombor 2. Kita bahagikan dengan 2. 120 bahagi 2, kita akan dapat 60. 18 bahagi 2, kita akan dapat 9. Okey, 60 dan 9 ni kita boleh bahagikan lagi dengan 3. 20. 9 bahagi 3, 3. Baik, untuk 20 dan 3 ini boleh tak, ada tak sifir lagi yang boleh dibahagikan untuk 20 dan 3? Tak ada. Jadi kita stop sampai sini. Sebab itulah 2 dan 3 ini kita jadikan FSTB dia. 2 darab 3 akan dapat 6. Okey, sebab itulah untuk kedua-dua nombor ini kita bahagikan dengan 6. Yang tadi darab yang ni membahagi. Bahagikan dengan FSTB. Bahagi 6, kita akan dapat 20 kepada 3. Dah selesai. Okey, jadi kamu kena ingat untuk GSTK tadi kita darab pecahan, kita cari GSTK, kita darab. Kalau FSTB kita bahagi. Okey, untuk FSTB kita bahagi untuk soalan nombor bulat. Okey, baik, nanti cikgu terangkan contoh soalan daripada buku teks. Kamu boleh tengok buku teks juga. Baik, mana yang cikgu conteng ni kamu salin dalam nota kamu juga. Ini cikgu dah bagi penerangan. Sebelum ni cikgu minta kamu salin saja kan. Ini cikgu dah bagi penerangan. Kamu boleh highlightkan mana yang penting. Okey, macam gini kan. Macam mana nak cari 6 FSTB. Ini kamu boleh salin dalam buku nota kamu. Sama juga macam nota tadi. Pecahan tadi tu, yang cikgu conteng tadi tu, ikutlah. Okey, salinkan. Okey, kita tengok nanti video kedua cikgu tentang contoh soalan untuk tajuk ini.